Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kuliah kita dan sempena bulan Ramadan ini juga kita menyemarakkan Al-Quran dan kita menghidupkan budaya Al-Quran dengan kita membaca Al-Quran dan melihat kepada kandungan tafsirnya. Dan pada bacaan dan tafsir kita telah sampai pada muka surat ataupun ayat suratul Baqarah. Kita telah sampai pada suratul Baqarah ayat yang ke 178. Surah Al-Baqarah ayat 178. Ayat 178. So, siapa yang ada mushaf, marilah sama-sama kita membacanya dan kemudian kita melihat kepada makna dan tafsirannya. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Baik, ayat yang ke-178 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sebelum tu saya nak kongsikan sedikit sempena bulan Ramadan ini kita ni digalakkan untuk membaca Al-Quran dan membaca seberapa banyak ayat yang kita boleh. Namun jangan kita lupa bahawasanya tanggungjawab kita bukan hanya membaca sahaja dengan tanpa kita mengetahui maknanya. Kerana di antara tanggungjawab kita dengan Al-Quran adalah kita memahami, mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Oleh itu saya nak kongsikan beberapa poin-poin dalam usaha kita untuk menghayati dan memahami Al-Quran lantas beramal dengan Al-Quran. So, pertama sekali yang saya nak kongsikan dalam kita nak memahami Al-Quran ini, kita tak cukup dengan sekadar kita membaca terjemahan. Terjemahan lain, tafsir lain. Apa dia? Terjemahan lain, tafsir lain. Terjemahan ni adalah apa? Alih bahasa. Terjemahan ni adalah pengalihan bahasa. Manakala tafsiran itu adalah
huraian makna ayat tu. Huraian makna ayat tu. So, apa yang saya nak kongsikan pada pagi ini adalah tafsir ini, kita rujuk of course pada kitab-kitab tafsir lah. Kita tahu tak yang tafsir ini pun ada peringkat-peringkat dia. Bukan kita terus baca apa-apa saja kitab tafsir. Ulama susun. Baik dalam ilmu hadis, baik dalam ilmu fiqh pun ada peringkat-peringkat dia. Baik dalam ilmu hadis ada peringkat-peringkat dia. Baca kitab apa dulu. Tafsir ni pun ada peringkat-peringkat dia. So, dikatakan antara kitab yang terawal untuk baik untuk kita baca adalah kitab tafsir yang ringkas. Yang di mana saya recommend lah antaranya yang saya tahu yang saya tahu dan saya berpegang adalah yang saya baca atau saya berpegang bahawasanya ini adalah level awal untuk kita baca tafsir. Ramai yang bila mana tafsir dia akan terus lompat terus baca Ibnu Katsir. Contoh kita tanya tafsir apa yang kita tahu? Ramai yang tahu tafsir Ibnu Katsir ataupun ramai yang terus buka terus tafsir Ibnu Katsir. Sebenarnya dari segi kaedahnya, dari segi cara pembelajarannya tak begitu tepat bila mana kita terus lompat kepada Ibnu Katsir. Antara yang baik adalah awal tafsiran As-Sa'di, dipanggil tafsiran As-Sa'di. Dia ada namanya yang khas, Al-Karim Ar-Rahman, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ataupun dipanggil tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. So ini tafsir As-Sa'di. Alamak. Oh, terbalik tak maaf. Okey, ini tafsir As-Sa'di. Dan ini di antara tafsiran yang digalakkan untuk mereka yang pada level pertama ataupun baru membaca tafsir. Kenapa digalakkan baca tafsiran seperti ini? Antaranya adalah tafsir ini adalah ringkas. Tafsir ni adalah ringkas. Dari segi apa ringkasnya? Di antaranya sanad dibuang. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, terus kita baca tafsir Ibnu Katsir, kita nak tengok mana satu ayat, Ibnu Katsir akan datangkan dengan sanad yang panjang. Seperti diriwayatkan daripada fulan, diriwayatkan daripada fulan, diriwayatkan daripada fulan dan fulan. Saya tak katakan itu tidak baik, tidak. Itu sesuai untuk pelajar ilmu yang sampai level tu. Tapi untuk mereka yang pada peringkat awal nak baca tafsir, terus baca dengan sanad yang panjang, tak begitu sesuai. So dalam tafsir As-Sa'di ni, sanad semua dibuang. Sanad ni semua dibuang. Dan yang kedua, ringkasan dalam tafsir ini adalah khilaf. Khilaf, contohnya satu ayat ni ada ulama pertama kata gini. Ulama kedua kata gini. Dalilnya begini. Dan mana yang lebih kuat, dengan sanad yang mana dan sebagainya. So dalam tafsir As-Sa'di ni, khilaf ini diringkaskan. Diringkaskan. Bukan tak sebut khilaf langsung, ada disebut. Kalau perlu disebut, tetapi diringkaskan. Sebab apa? Kita dalam level yang pertama, kita nak tahu makna dia dulu. Makna secara umumnya dulu. Secara level pertama dulu. Nanti baru selepas tu baru kita baca tafsir. Di antara ini tafsir Ibnu Katsir. Dan yang ketiga adalah tafsir ini sesuai untuk mereka yang baru untuk nak membaca tafsir. Kerana antaranya adalah sebab bahasanya dimudahkan. Dimudahkan. Sanadnya dibuang, khilafnya tidak disebutkan, dan bahasa. Sebab Al-Quran ni bahasa dia tinggi. Dan dalam ulama nak menafsirkannya pun bukan mudah. Mereka menggunakan bahasa yang tinggi juga. Namun untuk mereka yang di peringkat awal, untuk terus membaca bahasanya dengan huraiannya yang begitu dalam, itu adalah tidak sesuai. So di antara tafsir As-Sa'di, dia meringkaskan, memudahkan. So ini di antara tafsir yang digalakkan kita untuk baca. So mari sama-sama kita melihat kepada tafsiran ayat 178. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dia banyak ayat-ayat sebelum ni yang kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil orang-orang yang beriman. So bila mana kita mendengar ayat-ayat orang yang beriman ni, bukan kita rasa diri kita ni sebagai orang yang beriman, confirm orang beriman, ayat ni untuk aku, tidak. Tetapi bila mana kita dengar ayat ni, kita nak ambil perhatian bahawasanya ada suruhan yang Allah nak bagi tahu pada kita, ataupun ada larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita tinggalkan. Ini seruan bagi orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumul qisas. Kutiba diwajibkan. Diwajibkan ke atas kamu al-qisas. Ya, fil qatla. Al-qisas, apakah al-qisas? Qisas ini adalah
bahasa Melayunya, kalau terjemahannya ditulis qisas, ataupun sebenarnya qisas ini adalah memberi hukuman yang sama. Ini di antara takrif qisas. Hukuman yang sama. Dalam ayat yang lain, ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, antaranya gigi dibalas dengan gigi, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, luka dibalas dengan luka. Maksud dia apa? Kalau orang tu mencederakan gigi kita, balasannya adalah gigi dia pun dicederakan. Hidung kita dicederakan, hidungnya pun dicederakan. So, balasan yang sama. Balasan yang sama. Tapi dalam ayat ni, Allah nak beritahu al-qisas fil qatla. Al-qisas fil qatla. Iaitu ini berkenaan orang-orang yang dibunuh. Ayat ni nak cakap tentang apa? Bukan tentang gigi balas dengan gigi, hidung balas dengan hidung, luka balas dengan luka. Tapi ini adalah darah balas dengan darah. Itu namanya al-qisas yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan dalam ayat ini. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Orang yang merdeka dibalas dengan orang yang merdeka. Hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. So, ayat ini dibahaskan secara mendalam oleh para ulama berkenaan tentang macam mana keadaan kalau dibunuh. Ini menunjukkan, ayat ni sebenarnya menunjukkan antaranya betapa Islam ini menghargai nyawa. Islam ni menghargai apa? Menghargai nyawa, especially nyawa manusia. Jadi bukan sembarang-sembarang satu orang tu nyawa tu diambil kemudian tak ada pembelaan. Tak ada apa? Pembelaan. Sampaikan Allah Subhanahu Wa Taala mengkategorikan kalaulah orang merdeka dibalas dengan orang diambil nyawa orang, ataupun kalau dibunuh itu adalah orang yang merdeka, yang membunuh itu juga adalah orang yang merdeka, maka perlu diambil nyawa dia. Hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Ini saya katakan ada perbahasan yang mendalam berkenaannya. Contohnya, kalau dari segi ayat ni jelas, orang yang merdeka bunuh orang yang merdeka, okey, qisas. Terjadi qisas. Hamba bunuh hamba, qisas. Perempuan dengan perempuan, qisas. Tapi ada perbahasan mendalam, ulama membahas, contohnya kalau hamba membunuh orang yang merdeka, ataupun orang yang merdeka bunuh hamba. Perempuan dengan perempuan jelas. Perempuan bunuh laki, laki bunuh perempuan. Ini ada pelaksanaan ataupun perbahasan yang mendalam. Ya, apa pun secara umumnya kita nak faham daripada ayat ni bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam ini sangat-sangat menghargai nyawa. Nyawa manusia ni bukan macam nyawa apa, nyamuk ke, nyawa semut ke apa, kita tepuk ke mati macam tu dah biar tak ada apa-apa. Tidak. Islam menghargai nyawa. Ya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. So daripada permulaan ayat ni jelas darah dibalas dengan darah. Tetapi faman ufiya lahu, barang siapa yang mendapat pemaafan min akhihi, dari saudaranya, saudaranya. So Islam ni antaranya jelas darah dibalas dengan darah. Tetapi dikatakan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ada riwayat menyatakan daripada Ibnu Abbas yang menyatakan pada umat terdahulu, antaranya Bani Israel, kalau satu orang tu mati, dia tak ada balasan bagi dia kecuali darah. Berarti nyawa dia juga dibalas dengan nyawa. Tapi khusus untuk umat Nabi Muhammad, faman ufiya lahu min akhihi, jika saudaranya memaafkan, yakni saudaranya berarti ahli keluarga. Ahli keluarga orang yang dibunuh itu memaafkan. Berarti tak darah balas dengan darah. Itu dibolehkan. Dibolehkan. So dikatakan ini adalah keringanan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ahli keluarga tu pilih untuk memaafkan, berarti yang dibunuh ni, kalau mereka nak darah balas dengan darah, itu hak mereka. Tapi kalau mereka katakan
nak maafkan, tak perlu darah balas dengan darah, dimaafkan, maka itu dibolehkan dalam Islam. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Ya, maka hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, wa adaun ilaihi bi ihsan, dan hendaklah membayar kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. So Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kalau dimaafkan, sebenarnya dalam hukum ni kalau dimaafkan ada bayaran pampasan. So berarti tak ada tak dibunuh tapi bayar pampasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat ini mengajar bahawasanya kalau nak maafkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh berlaku ihsan. Subhanallah. Dalam nak membela nyawa pun, ambil nyawa pun Allah suruh ihsan. Ini menunjukkan apa? Betapa indahnya agama Islam ini. Sampaikan Allah kata, kalaulah kamu nak maafkan dia, okey, kamu nak minta pampasan daripada dia, mintalah dengan ihsan. Berarti bayaran dia ada, Allah dah tentukan. Jangan minta lebih-lebih yang sepatutnya. Ya. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dan orang yang dimaafkan pun juga ihsan juga. Dah suruh bayar tu, bayarlah. Kan dah bagus tu dimaafkan, bayar. Jangan pula pergi tak bayar, cabut lari ke apa, tipu ke apa dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan ihsan. Dan di antaranya yang saya nak kongsikan pelajaran daripada apa yang kita baca tadi, Al-Quran menggunakan istilah akhihi, saudaranya. Saudaranya memaafkannya. Siapa ni? Al-Quran tengah cakap pasal apa? Pembunuh. Pembunuh, Al-Quran memanggil mereka sebagai akhihi, saudara. Dan kata ulama tafsir, yang dimaksudkan saudara di sini adalah saudara se-Islam. Apa yang saya nak kongsikan sebenarnya adalah ayat ni menyatakan seorang pembunuh pun masih lagi dipanggil saudara se-Islam. Membunuh ni apa? Membunuh ni adalah dosa besar. Dosa besar pun Allah Subhanahu Wa Taala panggil sebagai saudara. Saudara apa? Saudara se-Islam. Orang yang buat dosa besar pun Allah masih lagi panggil mereka orang Islam. Kita kadang buat dosa, buat kesalahan, buat satu, kita dah putus asa. Kita rasa diri kita Allah dah tak sayang kita. Kita rasakan kita ni bukan dah terkeluar daripada Islam, ataupun lebih buruk lagi, kita keluarkan orang lain. Orang lain buat dosa, kita kata engkau dah bukan Islam dah. Baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Apa yang Al-Quran ajar pada kita. Orang yang melakukan dosa besar, Al-Quran panggil akhihi. Mereka tetap adalah orang-orang Islam. Zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Zalika takhfifun. Ya, demikian itu adalah satu keringanan dan merupakan rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmah. Di mana dikatakan tadi, umat dahulu tak ada. Kalau darah dibayar dengan darah. Tapi umat ini ada rahmah, ada takhfif, ada keringanan. Sungguh beruntung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung umat Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita ihsan, keringanan. Kalau nak maafkan, itu lebih baik. Ya, kalau nak maafkan, ada cara jalan dia, ada bayaran pampasan dia. Kalau umat-umat lain tak ada. Ya. Faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Dan Allah melarang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas, maka baginya siksa yang sangat pedih. Baginya siksa yang sangat pedih. Maksud dia apa? Melampaui batas. Maknanya dia dalam kita menuntut bela pun. Sebab tu Islam ini, di antaranya dikatakan Islam ni sangat indah. Walaupun orang yang tak faham ayat, tak faham Islam, baca nampak macam Islam ni katakan agama pengganas ke apa dan sebagainya. Apa ni, darah dibalas dengan darah ke apa. Sedangkan Islam itu datang dengan ihsan. Islam itu datang dengan sifat kasih sayang. Dikatakan pada zaman jahiliah dulu, kalau satu orang mati, mereka balas dendam, habis satu kampung dibunuh. Zaman apa? Jahiliah dulu. Dan ini makruf. Satu orang daripada kampung ni dibunuh. Dia balas, orang kampung ni balas balik dengan kampung lagi satu tu, dia bunuh siapa yang dia boleh bunuh dalam kampung tu. Di mana ihsan? Ini dia ihsan. Al-Quran datang dengan ihsan. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi. Kalau nak balas satu nyawa dengan satu nyawa. Ya.
Kalau nak maafkan, ada caranya bayar pampasan. Tapi jangan melampaui batas. Yang membayar pun jangan melampaui batas tak bayar. Ya. Tapi siapa yang melampaui batas, ingat, bagi mereka azabun alim, azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan ayat yang seterusnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada penghidupan. Ya, dalam qisas ada hidup. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Saya nak ajak kita merenung sekejap ayat ni. Allah kata qisas ni apa? Darah, ambil darah, bunuh. Tapi kenapa dalam ayat ni Allah sebut walakum fil qisasi hayatun? Pada qisas tu ada hidup, kehidupan. Hayatun. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, berfikirlah, la'allakum tattaqun, dan agar kamu bertakwa. Kita tengok daripada ayat ni, orang yang dalam ni Allah sebut tentang bunuh. Darah balas dengan darah. Tapi apa yang dimaksudkan hayatun? Itu yang Allah suruh kita berfikir. Allah kasih kita akal untuk berfikir. Allah suruh kita berfikir akan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah dah tentukan hukum kita, Allah suruh kita solat, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita bayar zakat. Allah kata buat benda ni, Allah kata jangan buat benda tu. Semuanya ada kebaikan di sebaliknya. Apa kebaikan di sebalik qisas? Allah sebut hayatun. Apa yang dimaksudkan hidup? Antaranya ulama menafsirkan ayat ni menyatakan bahawasanya bila mana syariat telah menentukan kalau kamu bunuh satu orang, ingat, balasannya adalah nyawa kamu sendiri. Bila mana satu orang pembunuh tu kalau faham hukum ini ataupun hukum ni difahamkan kepada semua orang, ya, kalau bunuh satu nyawa, balasannya adalah nyawa. Darah balas dengan darah. Saya tak tanya soalan, adakah pembunuh itu akan berfikir banyak kali sebelum dia bunuh? Yang di mana akhirnya kemungkinan besar dia akan pilih untuk tidak membunuh, bukan bunuh itu sebagai jalan keluar. Subhanallah. Sungguh indah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah nak suruh balas darah dengan darah ni bukan untuk apa? Untuk nak bunuh lebih ramai orang, tidak. Tapi di antaranya fil qisasi hayatun, supaya nak selamatkan lagi nyawa orang lain. Seperti mana dikatakan tadi, nyawa sangat penting di dalam agama Islam. So antaranya hikmahnya apa? Allah suruh kita fikir, ya ulil albab, berfikirlah apa? Supaya bila mana berlakunya qisas dan hukum-hukum hudud yang lain, bunuh, mencuri, ya, dan sebagainya, supaya apa? Supaya bila mana orang nak buat, orang yang nak melakukan jenayah tu, bila nak buat, dia tahu ada di sana hukum, balas apa dengan apa, dia akan berfikir dan akhirnya dia akan menghalang dirinya daripada melakukan, dan disitulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qisas ini menyelamatkan nyawa orang lain. Qisas ini menyelamatkan nyawa orang lain. So Al-Quran mengajar kita untuk membaca dan berfikir, ya, dengan bijak dan berserah pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya apa saja yang Allah dah tentukan untuk kita adalah baik semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Kita berhenti pada ayat yang di sini, ayat 179. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita sambung bacaan kita dan tafsiran kita ayat 180. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.